Ke-13, kalam. Artinya kalam tu kau dia berkata-kata. Berkata-kata. Dan iaitu sifat yang qadimah yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Jadi berkata-kata Allah Ta'ala ni ialah dengan kalam ma'ani. Dia panggil kalam ma'ani. Kalam ma'ani ni kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ada yang nyata di kita ni mesti berhuruf dan mesti bersuara. Sifat kalam Tuhan yang nyata di kita ni hak baru ni mesti berhuruf dan mesti bersuara. Jadi ada huruf, ada suara barulah tubik kalam, tubik kecepat tu. Sama ada dalam bahasa gapo sekalipun, jadi benda tu tubik. Sama ada huruf ataupun suara. Jalan gitu. Jadi tak kira lah bahasa gapo pun kira hak nyata dia benda baru. Tapi sifat tu sifat Tuhan dia jangan nyata benda baru tadi nak menyata ke kalam ma'ani, nak menyata ke kalam Tuhan yang tidak bersuara tu. Bila tubik kok bahasa Melayu lah gini, tubik bahasa Jepun lah gini, bendanya benda sama, benda tulah lah, benda yang sama, tetapi hanya zahir pada kita ni dalam bentuk huruf dan suara yang berbeza-beza. Lah gitulah. Iaitu berkata-kata sifat yang qadimah yang sedia kala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menunjukkan atas kalian yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Jadi semua hak tu royak belaka, sama ada yang wajib, yang mustahil, yang harus ni Tuhan royak belaka. Siap dah royak belakanya. Jadi bukanlah kata ni mari daripada sini, ni mari daripada sini, ni orang pertama royak benda ni. Kita kaji. Ni benda ni dinyatakan oleh Sanskrit. Benda ni dinyatakan oleh bangsa ni. Yang ni wujud sini. Jadi seolah-olah benda tu baru mari. Sedangkan dari segi ketuhanan, sifat Tuhannya, benda tu azali lagi. Tak ada kita tu. Kalam ni siap belaka dah. Tetapi dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi untuk berhuruf dan bersuara tu, kita ngaji dalam tasawufnya, dia menyatakan titik dulu. Lepas tu menyatakan alif. Lepas tu menyatakan sekalian lah makhluk ni. Lah gitu. Jadi berhuruf dan bersuara tu yang nyata pada makhluk. Tapi kalam Tuhan ni tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dia baru tu. Lagi sunyi daripada huruf dan suara baru temu. Maknanya kalam Tuhan tu tak ada huruf, tak ada suara. Sunyi tu mana tak ada lah. Bukan sunyi tu senyap. Sunyi tu tak ada huruf, tak ada suara. Dan lainnya daripada sekalian sifat kalam yang hadas. Lain pada tu daripada kalam hadas ni bukan. Kalam hadas ni kalam makhluk. Maknanya berkata-kata makhluk, walaupun berkata-kata makhluk tu tidak ada huruf, tidak ada suara, iaitu seperti isyarat. Isyarat dia tidak ada huruf, tidak ada suara, tetapi tu menunjukkan kalam yang nyata di makhluk. Daripada kalam Allah, kalam ma'ani tadi. Boleh nyata juga kalam ma'ani tu di isyarat, atau mungkin di bunyi, atau mungkin di kelakuan. Banyak maknanya benda tu boleh nyata di makhluk dalam berbagai bentuk. Macam kita kata kita dengan anak lalu ke orang, ke belakang orang, kita kelih. Maka anak kita tahu bahawa kita marah kau, kita tak kenal ke dia tahu. Dia tahu tu sebab kita menyatakan kalam itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, tetapi dengan sikap atau dengan kelakuan. Lah gitu. Dan takluk ia kalam ni segala perkara yang tersebut
seperti ilmu. Tetapi takluk ilmu, takluk inkishaf. Takluk ilmu, takluk terbuka. Maknanya tahu tu boleh reti belaka. Dan takluk kalam ni, takluk dalalah. Takluk kalam ni, takluk yang nak menyatakan, nak menunjuk. Menunjuk, nak tunjuk go tu, nak tunjuk go ni, di kalam lah. Ada ko ilmu, dia terbuka, tahu benda wajib, benda mustahil, benda harus tu tahu belaka. Tapi kalam ni takluk dia dalalah. Dalalah ni maknanya menunjuk. Dan takluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegur. Jadi kalam ni dengan maknanya dan takluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegur. Apa? Sebab suruh dan tegur tu adalah mesti dari kalam lafzi, kalam tubik, kalam lapas. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, nisbah kepada maknanya benda ni tanjizi qadim ni maknanya lulusnya qadim lagi. Tetapi teguh dia suruh ni baru. Jadi tidak termasuklah. Sebab apa? Teguh dia suruh ni hanyalah apabila Tuhan ni ciptakan makhluk dalam bentuk manusia dan jin. Dalam ilmu dia lagi. Sebab tu dalam ilmu dia tu Tuhan kata dah alastu bi rabbikum. Aku ni Tuhan muka. Jadi roh-roh apa ni mukmin, roh-roh apa ni manusia dia jin ni dikatakan bala, mana bahkan begitu juga roh-roh lain kata bahkan. Itu tidak kata bahkan, dia hanya kita je kata bahkan sebab kita menanggung amanah. Lagi tu lah. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, maka jika tiada disyaratkan pada keduanya, ada yang disuruh dan yang tegur, yang ditegur. Jadi hak suruh yang ditegur ni disyaratkan bila ada kita, ada makhluk ni. Maka demikian juga artinya tanjizi qadim, lulu qadim ni, dan jika disyaratkan dia nescaya adalah takluk kalam pada keduanya, suluhi qadim, dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegur. Jadi kalau pandai daripada dulu daripada disuruh dan ditegur, maka sifat kalam ni suluhi qadim, maknanya patut ada disedia kala lagi di Tuhan, bukan baru ada dak. Tetapi pandai kepada baru kepada makhluk tu, nama dia tanjizi tanjizi qadim. Sebab lulusnya qadim lagi, walaupun walaupun benda ni hanya nyata apabila adanya makhluk khususnya manusia dan jin ni, barulah ada suruh dan ada tegur lagu tu. Artinya tanjizi qadim, jika disyaratkan dia nescaya adalah takluk kalam pada keduanya, suluhi qadim, dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegur. Di mana suluhi qadim ni sebelum dahulu ni makna sebelum daripada adanya suruh dan adanya tegur. Dan tanjizi hadis, kemudian daripada keduanya takluk tanjizi hadis juga kalam ni kedia daripada adanya makhluk ni, maka nyatalah kalam ni kepada makhluk ni, nyata berhuruf dan bersuara. Jadi kalam Tuhan juga, tapi bila nyata di makhluk, maka ada huruf, ada suara. Dan mustahil lawannya, iaitu kelu. Kelu ni makna bisu.
atau ada huruf atau ada suara. Adanya umpamanya pada kalam yang qadim. Jadi ada kalam ni, kalam itu adalah kalam yang qadim. Tetapi huruf dan suara ni ada ni daripada kalam yang qadim. Bukanlah baru tu hak qadim tak ada. Jadi hak qadim ada dah. Cuma tubik di kita dalam bentuk huruf dan suara. Lagu tu ialah. Dan dalil kalam itu firman Allah Ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, artinya berkata-kata Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Maknanya Tuhan berkata kepada Nabi Musa tu dengan kata-kata dia. Tapi tubik di Musa tu hak Musa tubik di Musa nak royak ke kaum dia tu berhuruf dan bersuara. Tapi hak Tuhan royak ke Musa tu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tapi Musa diberi reti oleh Allah Ta'ala tu untuk dia menyapa kepada kaumnya. Begitu juga wahyu Nabi yang direct daripada Allah Ta'ala tu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tapi kalau hantar melalui malaikat, berhuruf dan bersuara. Kadang-kadang hantar melalui bunyi, supaya loceng je. Tetapi Nabi boleh reti. Tuhan bagi ke dia boleh reti, walaupun tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi kenyataan dengan loceng pun, benda tu kenyataan barulah. Baru boleh. Bukan apa namanya kalah tu baru tu tak, tapi kenyataan kalah tu baru. Kalah tu kode belaka. Maknanya kalah ni kode. Sebab daripada Allah Ta'ala belaka. Kalah-kalah ni. Lah gitu. Dengan makna menghilangkan Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa. Jadi apabila Tuhan kata, berkatalah Allah Ta'ala kepada Musa tu sebagai yang berkata-kata. Maknanya apa Tuhan buat gitu tu? Hilang hijab. Buat hijab kepada Nabi Musa tu. Baru Nabi Musa khabar bahawa yang kecek tu tidak dia. Gitulah. Sebab kalau kita dengar pada cerita ataupun pada ulama-ulama duk royak ke, Nabi Musa ni apabila dia nak tengok Tuhan, maka Tuhan pun berkata kepada Musa tu, tubiklah satu cahaya, dan cahaya tu yang menyebabkan hancur bukit Tursina tu. Maka peselah Musa ni. Jadi maknanya Nabi Musa terima wahyu situ tu, kata-kata Tuhan tu apabila tak ada Musa. Maksudnya, maksud pesel dari segi syariat tu maknanya apabila tak ada Musa lah, baru nyatalah kalamullah tu. Kita lah, sebab kita lah kalau tak ada kita, barulah nyatanya Allah. Selagi ada kita, ada makhluk, tak nyatalah Allah. Dan memperdengarkan akan kalamnya yang qadim. Jadi, dia dapat kalam qadim sungguh lah. Tiada dengan makna Allah Ta'ala akan kalam, kemudian diam. Bukanlah maknanya dia boleh kalam tu dalam keadaan dia tak. Makna tu dia tidak gitu. Jadi maknanya kalam Tuhan sungguh, tubik sungguh tetapi tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Jadi bukanlah kata-kata Allah ni dia royak-royak senyap, tapi royak tidak huruf, tidak bersuara lah. Tetapi kalau Allah dia kata walaupun tidak berhuruf dan tidak bersuara, dia sentiasa ada berkata-kata. Dia ada semua lah, maknanya qadim lagi, bukan sekali ada sekali tak ada kalam Allah lah gitu. Dan dalam kalam pula bahawasanya jikalau tiada berkata-kata, dia berkata-kata
apa dia tu, berkata-kata dengan ia, nescaya adalah ia bisu. Kalau Tuhan tidak berkata-kata, dia bisu lah. Dan bisu itu kekurangan, iaitu mustahil. Maka sabitlah kalam Allah Ta'ala. Sabit gua dia. Sabit kalamnya Allah Ta'ala. Dan apabila sabit, ia mustahilah lawannya, iaitu lawan kepada kalam tadi, iaitu bisu. Sekatulah dulu. Wallahu a'lam.